Okey, apakah kegunaan garam dalam kehidupan kita lah? Kan? Sebenarnya garam ni banyak kegunaannya. Cuma kita ni hanya nampak garam kat rumah je lah, iaitu sodium chloride. Tapi sebenarnya garam ni banyak kegunaannya. Dan untuk pengetahuan kamu, garam yang selalu kita faham hanyalah garam kat rumah saja kan, NaCl. Tapi sebenarnya garam tu dari segi maksud sebenarnya dia adalah sebatian ion. Garam ni adalah sebatian ion, yang mana sekiranya ada logam, kumpulan logam akan menukarkan hidrogen. Seperti mana kamu tengok maksud-maksud sebelum ini, ciri-ciri logam itu sendiri dia sebenarnya berbentuk hablur. Okey, logam contohnya sini amonium nitrat. Amonium nitrat, NH4NO3 sebagai baja, manakala ferrum sulfate digunakan sebagai pesticid untuk membunuh serangga perosak dan rumput. Jadi kamu tak nak kena ambil tahu dan juga hafal lah sedikit nama ni dan juga kegunaannya. Okey, dari segi perubatan pula, kalium sulfat, apa kegunaannya sebagai plaster Paris, yang mana kalau macam ada orang patah tangan, patah tulang ke, dia akan pakai plaster tu kan. Plaster ni akan mengeras tu kan. Apa dia nama dia? Kalsium sulfat. Okey, manakala kalium manganat KMNO4 ni digunakan sebagai antiseptik bagi merawat luka. Jadi kalium manganat ni biasa kamu guna untuk apa? Untuk sapu di bahagian luka lah. Okey, penyediaan makanan. Ini yang biasa kita selalu sangat lah, kat rumah kita pun selalu ada kan, mesti kena ada, iaitu sodium klorida, iaitu sebagai perisa menyebabkan kita boleh rasa masin. Okey, natrium bikarbonat pula digunakan untuk menaikkan dough. Contohnya kamu buat kuih lah kan, pakai kuih donat tu kan, kamu akan pakai natrium bikarbonat. Okey, dari segi pengawetan pula, kalium natrium benzoat digunakan untuk mengawet sos cili, sos tomato dan juga sos tiram. Natrium nitrat atau NaNO3 ni pula digunakan untuk mengawet daging yang diproses seperti sosis. Okey, jadi itulah kegunaan garam dalam kehidupan harian kita lah, dalam kehidupan harian. Okey, kita pergi kepada subtopik seterusnya, iaitu penyediaan garam. Garam ni dia ada dua jenis. Satu garam terlarutkan, satu lagi garam tak terlarutkan. Itu adalah dua kumpulan garam yang kamu akan belajar sampailah ke habis bab ini. Okey, garam yang kita tengok dalam gambar ni adalah garam Himalaya kan. Jadi dia tanya, adakah garam Himalaya ni larut dalam air? Jadi nak beritahu kepada kamu, ada garam dia tak larut dalam air, ada garam dia larut dalam air. Dia ada dua jenis garam. Okey, keterlarutan garam di dalam air. Garam merupakan suatu sebatian ion. Keterlarutan pelbagai jenis garam dalam air dikaji dalam eksperimen 6.5, yang mana kamu tengok dalam buku teks kamu ni. Okey, ada garam diletakkan dalam beaker, kemudian ditimbang kan, kemudian diletakkan air suling, kemudian dikacaukan. Kemudian apa yang kita tengok? Kita tengok adakah garam ni larut di dalam air. Kalau larut, berapa gram yang larut, berapa gram yang tak larut. Itu yang kita nak tanya, mengkaji keterlarutan pelbagai jenis garam di dalam air. Jadi berapa gram yang larut, berapa gram yang tak larut. Menunjukkan di sini bahawa ada gram yang tak larut, ada garam yang tak larut dalam air, ada garam yang larut separa sahaja, ada garam yang larut kesemuanya.
Jadi di sini nak beritahu kepada kamu bahawa ada garam terlarutkan, ada garam tak terlarutkan. Ada garam terlarutkan, ada garam tak terlarutkan. Jadi garam terlarutkan ialah garam yang larut di dalam air pada suhu bilik. Tetapi garam tak terlarutkan ni ialah garam yang tak larut dalam air pada suhu bilik. Jadi jadual 6.6 menunjukkan jenis garam dan keterlarutannya di dalam air. Okey, ni jadual 6.6 kamu tengok. Iaitu garam nitrat NO3 ni, NO3 ni adalah garam nitrat Okey, semua garam nitrat ni dia larut dalam air. Semua garam nitrat larut dalam air. Kan? Tak larut dalam air tak ada lah. Memang tak ada kan garam nitrat yang tak larut dalam air. Semua garam nitrat semua larut dalam air. Kan? Contohnya natrium nitrat. Natrium nitrat dia larut dalam air. Apa lagi? Kalium nitrat, itu semua tu itu pun larut dalam air. Okey, ni sulfat. Garam sulfat ni, semua garam sulfat dia larut dalam air. Kecuali plumbum sulfat, barium sulfat dengan kalium sulfat. Yang ni garam-garam ni, PBK dia tak larut dalam air. Kamu boleh ingat macam tu saja. Garam sulfat semua larut, PBK tak larut. Plumbum, barium, kalsium. Okey. Garam klorida semua larut dalam air. Natrium klorida, natrium klorida, kalium klorida, apa lagi? Semua tu plumbum klorida semua larut dalam air. Kecuali tadi saya tersebut plumbum klorida. Plumbum klorida tak larut dalam air Kecuali mercury, plumbum dengan argentum klorida. Yang ni dia tak larut dalam air. Kan? Tiga ni tak larut dalam air. Sedangkan yang lain, garam klorida sahaja memang dia larut dalam air. Okey. Garam karbonat. Yang larut garam karbonat ni hanya 3 ni sahaja. Dalam silibus ni 3 ni je kamu boleh ingat. Patut ingatlah. Natrium, kalium, amonium. Natrium, kalium, amonium. Kan? 3 ni sahaja. Dalam garam karbonat 3 ni sahaja yang larut dalam air. Yang selain daripada 3 ni, kamu letaklah apa dia, plumbum ke semua tu tak larut dalam air. Kan? Plumbum karbonat, mercury karbonat, apa lagi, barium karbonat, kalsium karbonat, semua tak larut dalam air. Okey. Dari segi garam amonium, natrium dan kalium, semua garam-garam ni semuanya larut dalam air. Amonium klorida. Kan? Apa lagi? Amonium klorida tu garam klorida lah. Dia yang belakang ujung dia amonium. Kan? Semua ni dia larut dalam air. Okey. Jadi macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat yang larut dalam air ni? Kan? Dia bagi kamu mnemonik lah. Macam mana nak ingat? No anak kan? No ni NO3. NO3 semua larut dalam air. Kan? No ni NO3. Jadi kamu ingatlah, nitrat semua larut dalam air. Amonium larut dalam air. Natrium larut dalam air. Apa? K ni kalium. Kan? Kalium larut dalam air. Jadi no anak. Nak ingat no anak. Lepas tu PBK, masa saya cakap tadi lah, ni PBK, plumbum, barium, kalsium. Untuk kumpulan sulfat, dia tak larut dalam air. Dia tak larut dalam air. Lagi apa dia lagi? HPA. H tu argentum, argentum ataupun kita panggil dia mercury. Kan? Argentum. Sebab tu dia Hg saja kan. Sebab tu dia Hg kan. Argentum, Hg. Jadi mercury, plumbum dengan amonium, argentum ni, argentum klorida, dia tak larut dalam
air. Jadi macam tu cara nak ingat dia. Cara mudah nak ingat garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan. Okey, plumbum 2 klorida dan plumbum 2 iodida merupakan dua jenis garam yang istimewa. Garam ini pada asalnya tidak larut dalam air tetapi boleh terlarut di dalam air panas untuk menghasilkan larutan tidak berwarna. Pepejal terbentuk semula apabila air disejukkan. Jadi air ni garam ni, plumbum iodida ni, kalau dalam keadaan suhu bilik ataupun air ni sejuk, kan, dia tak akan larut. Dia tak akan larut. Bila mana menggunakan air panas untuk melarutkan dia, barulah garam plumbum klorida ni akan larut. Tapi bila mana air ni dah sejuk, yang kita pakai ni dah sejuk, maka kamu akan dapati adanya mendakan pepejal, iaitu plumbum klorida yang tak larut dalam air. Okey. Jadi dia ada dua keadaan lah. Kalau air yang kita pakai ni panas, dia akan larut. Kalau air yang kita pakai tu tak panas, dia akan, kalau dia saja sejuk, dia akan jadi mendakkan semula. Begitulah juga pada plumbum iodida, kan? Plumbum iodida ni kalau dalam keadaan air yang sejuk, dia tak panas. Dia tak larut. Bila mana kamu panaskan air ni, kan, air dia panas, dia akan melarut dan membentuk larutan tak berwarna. Ini yang dikatakan istimewa. Kalau dalam keadaan pepejal macam ni, dia warna kuning. Bila dah larut, air atau larutan yang terhasil adalah yang tidak berwarna. Tapi bila mana dia sejuk semula air ni, kamu akan dapati ada pepejal terbentuk yang berwarna kuning. Itulah plumbum iodida. Okey. Bagaimana kita nak sediakan garam terlarutkan? Bagaimana garam terlarutkan ni boleh disediakan? Okey, pemilihan kaedah penyediaan sesuatu garam bergantung kepada keterlarutan garam itu di dalam air. Okey, jenis garam yang ingin disediakan dan jenis garam yang kita ingin sediakan. Satu, kita tengok dia larut ke tak larut. Lepas tu kita nak sediakan ni garam jenis apa, kan? Okey, Rajah 6.38 menunjukkan pelbagai kaedah dalam penyediaan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okey, yang kamu tengok ni, yang pertama yang sini, ini garam terlarutkan. Macam mana? Okey, semua kamu dah belajar yang belakang, garam terlarutkan ni NaC, kan? Itu NaC, natrium, amonium, kalium, kan? Dengan macam mana kita dapatkan dia ni? Dengan pentitratan yang kamu dah belajar sebelum ni, kan? Itu tindak balas penetralan asid dan alkali. Kamu akan dapat garam-garam ni lah, amonium, natrium dengan kalium. Okey, garam bukan jenis amonium, natrium, kalium pula kamu boleh dapat dengan apa? Dengan tindak balas asid ditambahkan dengan logam. Sama ada logam reaktif, oksida logam ataupun karbonat logam. Jadi kumpulan logam tu akan menggantikan H yang terdapat pada asid tu, kan? H tu, H plus tu. Contoh kalau asid nitrik, apa akan jadi kalau kamu tambah oksida logam reaktif? Kalau tambah logam reaktif tu akan menggantikan kumpulan H, akan membentuk garam yang larut di dalam air. Okey, itu yang terjadi, ya. Itu yang terjadi sekiranya kamu nak menghasilkan garam yang terlarutkan. Okey, garam tak terlarutkan ni, dia ni tak larut dalam air. Jadi macam mana nak buat? Tindak balas penguraian ganda 2. Ini yang memang sinonim kepada garam tak terlarutkan. Macam mana nak hasilkan dia? Nama tindak balas tu tindak balas penguraian ganda 2. Ataupun dia tindak balas pemendakan. Okey, larutan garam A.
Tambah dengan larutan garam B dan kamu akan dapat tengok adanya terbentuk mendakan garam tak terlarutkan. Okey, larutan garam terlarutkan akan ada berada di atas, mendakan garam tak terlarutkan akan berada di bawah.